Nama. Okey. Kenapa tadi tu? Okey, ada seorang ibu ni, dia macam harap sangat saya respon. Dia kata, "Ustazah, macam mana? Saya nampak Ustazah bergerak-gerak ni, lain tak putus." Okey. Subhanallah. Dia kata, "Ustazah, macam mana? Anak saya cakap tipu, cakap bohong. Anak saya cakap tipu, cakap bohong." Macam tu kan. "Tolong saya Ustazah, anak saya tak jujur, anak saya cakap tipu, cakap bohong. Tolong Ustazah." Macam tu. Okey. First saya tanya, cuba kita tanya diri kita, masa kita kecil dulu, pernah tak kita cakap tipu, cakap bohong? Ataupun kita cakap tak jujur dengan mak ayah kita? Pernah tak? Kita, contoh, ini contoh saja. Masa kecil, masa belum balik, masa kanak-kanak, masa baru belajar solat, mak ayah tanya, "Dah solat belum?" Pernah tak kita ada pengalaman yang kita tak jujur kita solat, padahal kita tak solat pun? Ataupun kita sebenarnya main game, contohlah kita main game, lepas tu kita jawab, "Oh, tak ada apa-apa, buat kerja sekolah." Contoh saja ya. Ataupun duit sekolah, sebenarnya kena ambil RM1, tapi kita ambil RM2, sebab mak yang suruh ambil sendiri. Dan macam-macam contoh lagi. Macam-macam contoh. Kadang dengan guru. Contoh kalau dengan guru, dah siap kerja sekolah, padahal tak siap lagi. Contoh. Dengan guru. Okey. Padahal tiru kawan. Jawapan tu ambil dari kawan. Bukan kita jawab sendiri. Okey. Saya bagi contoh begini. Sebab ada ibu bapa hari ini sangatlah sampai anxiety, kemurungan, ketakutan, berlebihan. Sebenarnya bimbang, takut, risau, normal. Memang perlu. Sebab dengan cara begitulah kita akan jadi seorang yang akan berhati-hati. Seorang yang sentiasa berusaha. Tapi yang tak bolehnya ialah apabila kita berlebihan. Tengok umur anak kita berapa. Ustazah, anak saya dah sekolah menengah dah. Okey. Kami pun ada anak sekolah menengah. 4 orang sekolah menengah. 2 orang sekolah rendah dan anak kami 7 orang. Saya bukan nak kata anak kami biasa juga menipu ataupun ni. Kadang-kadang sesama dia pun tak jujur. Lepas tu saya akan dengar anak saya ni akan cakap macam ni pada anak ni. "Umi," contohlah, "Umi, Hana tipu. Umi, Fatimah tipu." Fatimah cakap, tak, Sofwan tipu." Saya akan tegur, pertama sekali saya akan tegur, saya kata, "Jangan cakap tipu." Bukan. Gini, saya bukan tegur kepada anak yang dituduh cakap tipu tu. Saya tegur macam ni, saya kata, "Nanti, jangan cakap siapa-siapa cakap tipu." Faham maksud saya? Siapa terpulang. Siapa saya kongsikan, dan bukan parenting saya adalah yang terbaik. Contoh, saya tak bagi anak-anak ni, walaupun mungkin betul adiknya tak jujur, tapi jangan sebut tipu. Contohlah, si kakak cakap ni, "Umi, Hana tipu. Hana cakap tipu. Hana tipu. Encik, cuba tengok. Encik kena, takkan dia kira mati terus ke? Subhanallah. Lag. Okey. Tak ada terus ni. Kejap nanti ada balik. Subhanallah. Ya, anak 7. Lag. Dapat tak? TikTok, sahabat di TikTok dapat. Lag terus ni. Tak
Tadi tu kenapa dia suruh login lah? Macam-macam ujiannya. Okey. Ya, itulah dia. Saya nak jawab benda tu. Okey. Lag juga, sabar. ID Ustazah okey. Betul. Ustazah tak gerak dah. Siap pula sahabat-sahabat Didit. Dah okey, alhamdulillah dah okey. Okey, elok dah. Okey, macam ni. Saya akan tegur, saya akan cakap, jangan sebut siapa-siapa. Jangan cakap tipu. Okey, sekarang ni dah jadi salah faham pula. Memang kita akan tegur anak yang cakap tak jujur tu. Tapi sebelum tegur anak yang dikatakan tipu tu, saya akan tegur dulu anak yang cakap adik-beradik dia tipu tu. Saya akan kata, contohlah, Sofwan, dia cakap Hana tipu. Sofwan cakap dekat saya, Umi, Hana cakap tipu, Hana tipu, Hana tipu. Okey, contoh. Saya kata, Sofwan, jangan sebut tipu. Hana bukan menipu. Sebab bagi saya, tuduhan menipu tu berat. Perkataan menipu itu berat. Saya kata, Hana cuma tak cakap jujur je. Hana tak terus terang sahaja. Hana berhelah. Faham? Dan saya juga tak suka sebut, kalau saya tahu anak saya tidak jujur, saya juga tak gunakan perkataan tipu Umi. Tipu Umi. Saya akan gunakan perkataan, kenapa tak jujur dengan Umi? Kenapa berselindung? Kenapa berhelah? Kenapa tak terus terang? Macam itulah lebih kurang. Sebab nak hukumkan menipu, Allahu Akbar. Kalau kita sebut perkataan tipu, menipu dan sebagainya, kita tahu itu dosa besar. Dan kadang-kadang anak kita berhelah, dia sama-sama adik-beradik, kan? Ataupun dia dengan kita tidak jujur kerana dia melindungi sesuatu. Kerana dia rasa dengan cara begitulah hak dia akan terjaga. Ataupun kita tak marah. Ataupun sekian-sekian. Ada sebab. Dan selepas kita dah tegur, saya akan panggil anak yang dikatakan tidak jujur tadi tu. Saya tanya, kenapa? Sebenarnya macam mana? Subhanallah. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Saya bukan nak kata normal, tetapi jangan rasa anak kita tak normal, anak kita teruk sangat, anak kita tak jujur, anak kita nanti besar jadi ini, kecil-kecil dah pandai menipu. Saya nak sebutkan, kanak-kanak, dia belum matang dan dia of course akan buat kesilapan, akan buat perkara-perkara yang membuatkan kita rasa macam tak sepatutnya. Itu ada proses untuk membesar. Bahkan kalau anda baca, kita baca kajian tentang otak, umur, tak silap saya umur 18 ataupun umur 20 something, barulah otak ini sempurna. Sempurna dari sudut tumbesaran. Berhenti, maksudnya bahkan kalau anak kita masih remaja, 15, 16, kita masih lagi tak boleh nak expect dia faham kita. Ataupun kita masih lagi tak boleh expect, jangkakan, mengharapkan bahawa dia boleh fikir sebagaimana kita fikir. Sebab itu, kadang kita berbicara dengan anak kita umur 18, 20, 22. Kita masih lagi tidak boleh menggunakan bahasa ataupun laras yang takkan tak faham lagi. Takkan tak boleh fikir lagi. Maksudnya, kita dengan anak beza 20 tahun. Contoh. Kita dah umur 40, 38, 39. Lepas tu anak kita umur belasan ataupun baru 20-an. Tuan-puan dan puan Allah sekalian, kalaupun bukan disebabkan perkembangan otak, pengalaman hidup sangat jauh beza. Pengalaman hidup. Berapa ramai orang dah kita jumpa, berapa ramai orang dah mengajar kita erti sabar, erti tabah, erti jangan koyak, erti bersangka baik, erti memaafkan. Berbanding anak kita, lingkungan dia siapa? Belum masuk alam pekerjaan dan sebagainya, belum menghadapi kesakitan sebenar, perasaan, kecewa, bagaimana nak mengawal marah dan sebagainya. Subhanallah. Saya selalu percaya, saya katakan begini, kalau anak-anak saya ni dirumahkan sebab ada anak umur 18 tahun, saya akan sebutkan nanti Atikah kerja, Atikah akan lebih faham apa yang Umi cakap. Esok bila Atikah sudah bernikah, esok Atikah ada anak, Atikah akan faham apa Umi maksudkan.
Kadang saya sebut begitu. Sebab saya tahu, walaupun saya jelaskan kepada dia, saya harap dia boleh faham, dia tak akan faham, dia tak akan rasa, dia tak akan nampak apa yang kita cuba sampaikan. Subhanallah. Dia bolehlah mungkin 20%, 30%. So, kita jangan terlalu kecewa dengan feedback dia, dengan respon dia, dengan maklum balas dia. Seterusnya, doa ibu dan ayah ada doa yang sangat kuat, doa yang makbul, doa yang mustajab. Teruskan berdoa untuk kebaikan anak. Dan yang saya perhatikan, Masya Allah, setiap anak ini pada umur tertentu, tuan-puan sekalian, pada umur tertentu ya. Contoh, mesti dia jam 4, dia jam 5, dia anak yang baik. Dia anak yang menyenangkan. Tapi ada waktu tertentu, masa dia jadi remaja, sekolah menengah, dia berubah sekejap. Dia berubah sekejap. Sebab perubahan hormon berlaku. Diri dia ada pertumbuhan emosi sedang berlaku. Ada benda yang bergelora dalam dirinya. Bergelojak, bergejolak. Kedua-dua salah. Bergelora. Saya perhatikan anak-anak memang melalui proses tu. Lepas tu kan saya akan panggil anak ni. Saya kata, kenapa Umi tengok macam mudah je nak marah dekat adik? Kenapa macam baru asyik tinggi suara dekat adik? Kenapa ni? Sebelum ni bla bla bla. Supaya dia perasan perubahan diri dia. Dia perasan. Lepas tu saya tanya, perasan tak ni? Perasan tak? Waktu yang sama, of course lah saya muhasabah diri. Of course lah saya bila tengok anak ada perubahan sikap. Saya pun teringat komunikasi saya. Saya teringatlah komunikasi saya. Macam mana dengan anak. Teringat komunikasi saya dengan cik suami. Cik suami ada ni. Dengan cik suami. Anak-anak tengok cara kita berkomunikasi dengan suami kita. Dengan ayah dia. Lepas tu, boleh jadi bukan dengan dia. Cara saya komunikasi dengan anak yang lain yang setengah membesar yang ada buat hal ni. Jadi, saya pun, yelah untuk bahagian kita istighfar lah. Astagfirullahalazim. Tak perlulah kita buka aib kita nak mengaku depan anak. Salam Umi ni sebab Umi hari tu ada bla bla bla. Tak apalah. Kita pun ada ego kita. Bukan kata nak menangkan ego kita. Tapi kita panggil dan cakap elok-elok dengan anak tu. Kita kata kenapa? Perasan tak? Dia pun kata perasan juga. Lepas tu tanya, ada stres kat sekolah ke? Ada stres dekat asrama ke? Ada masalah ke? Ke nak tukar? Ke sekian-sekian. Kita wujudkan perbincangan. Sungguh itu sangat penting. Masya Allah. Sebab kadang-kadang dia sendiri gimas dengan perubahan diri dia. Kenapa cepat nak marah ni? Kenapa ni? Lepas tu saya jelaskan. Saya kata, ingat tak? Cuba bayangkan. Adik-adik ni rindu, adik-adik ni sekian-sekian. Dengan kawan-kawan kita boleh baik, bla bla bla. Dia pun senyap. Dia kata gini, tak apa, Umi faham. Mungkin ada benda-benda yang konflik dalaman ke, sekian-sekian ke, macam tu kan. Lepas tu saya kata kontrol. Bila ni kontrol. Maksudnya, jangan expect anak kita ni sentiasa baik daripada sekolah. Maksudnya anak kita baik sebenarnya. Sentiasa statik. Macam ni, statik sampai ni, semua sopan sentiasa. Dia ada perubahan. Dia akan ada waktu dia, kita ingat tantrum masa kecil je. Tapi bila di hujung, ada tantrum dia. Ada perangai dia gini. Ada dia buat muka. Ada yang cara dia respon tu, ya Allah, tak menyenangkan hati kita. Ada yang macam-macam ujian anak. Kalau kami 7 orang anak, ada 7 cerita dan karakter yang berbeza. Betul kan? Jadi kita semua, Masya Allah, peringkat anak kita sedang dilentur, sedang dibentuk, sedang diukir, sedang dalam proses ni, bersedia dengan perubahan-perubahan. Dan jangan terus down bila anak kita buat kesalahan dan kesilapan. Kita sendiri belajar daripada kesalahan dan kesilapan dan dosa kita yang lampau, betul atau tidak? Jadi, yakin dan percaya, maksudnya jangan putus asa dengan Allah. Saya suka letakkan keyakinan kepada Allah. Walau apa pun situasi anak kita sekarang, walau apa pun akhlak anak kita sekarang, buruk, minta maaf saya tak suka sebut buruk atau degil macam mana anak kita sekarang, semua itu boleh dilawan dengan doa. Doa seorang ibu mustajab. Doa seorang ayah mustajab. Jadi doa anak itu menjadi anak yang soleh, anak penyejuk hati, penyejuk mata. Doa silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang-orang beriman. Allahu Akbar. Di hadapan saya ni ada ramai ibu-ibu tunggal.
Siapa ibu tunggal dekat sini? Siapa ibu berdikari dekat sini? Siapa ibu berdikari? Yang saya lebih maksudkan adalah ibu-ibu yang dia besarkan anak sendiri. Mungkin ada yang kata saya ibu tunggal Ustazah. Kalaulah umur 50 lebih baru jadi ibu tunggal, maksud saya dia bukan ibu tunggal sebenarnya. Masa dia besarkan anak, ada suami dia bersama. Ibu tunggal ataupun ibu berdikari ni merujuk kepada istilah seorang ibu, walaupun sekarang dia umur dah 50 lebih 60, memang dia membesarkan anak tu daripada kecil, daripada remaja mungkin, dengan cari nafkahnya, dengan mendidiknya, beri perhatiannya, uruskan semuanya seorang. Nah, ini kita panggil ibu tunggal. Minta maaf, dah ditukar kan ibu berdikari, tapi it's okay sebenarnya. Janganlah rasa apa-apa dengan ibu tunggal. Subhanallah. Saya banyak subhanallah, berdikari. Betul anak 7, perangai semua lain-lain. Okey. Terus pindah sini. Ada masalah lain lagi kan? Ada yang tulis ibu tunggal macam Rita Ruda ini. Ya, betul lah tu. Okey. Nak buat apa ni? Nak mengeja. Nak buat apa ni? Nak mengeja. Ya, selalu video. Okey, baik. Tuan-puan dimanti Allah sekalian. Saya kan masa nak gila dengan cik suami tu, kan kami raya ni mencabar sikit daripada Terengganu. Emak minta tolong hantarkan adik yang berada di Kedah. So biasa kita tempuh satu perjalanan jam saja daripada Terengganu balik Seremban. Itu pun kita fikir mencabarnya 10 jam, kadang 12 jam, 14 jam, pernah 18 jam. Jadi bila emak minta, boleh ke nak minta tolong hantarkan adik ke Kedah, lepas tu dari Kedah balik ke Seremban. Masya Allah, saya sebenarnya tanpa berlengah, saya jawab dulu dekat mak. Boleh mak? Boleh. Jawab dulu boleh, baru bincang dengan cik suami. Tapi Alhamdulillah sebab saya bukanlah buat keputusan tanpa asas. Sebab saya pun tahu encik suami ni, dia akan berusaha juga untuk menunaikan permintaan mak. Usaha dulu, jawab ya dulu. Kalau dengan mak kita ni, mak ayah kita ni, jawab ya dulu. Kan? Jawab ya dulu. Jawab ya dulu. Dia macam ni. Kita kalau anak kita jawab macam ni, tengok dulu ya mak, nanti kita bincang dulu. Macam tu kan. Mak tu bila jawab macam tu, dia dah kecil hati dah. Dia dah terasa dah. Bukan nak kata mak tu sensitif, cuma communication tu. Faham maksud saya kan? Sebab saya sendiri kalau contoh saya minta tolong anak saya, Umi nak minta tolong sikit ni, nanti Umi nanti ataupun gini, anak kita tak jawab lagi, kita minta tolong, pasal anak kita tu pun kita terasa, betul tak? Itu pun kita terasa macam, kenapa mikir-mikir, jawab je lah okey, jawab je lah baik Umi, betul kan? Kalau boleh kita nak anak kita tu terus jawab okey, baik, boleh, macam tu. Jadi makin tua makin sensitif kan. Saya rasalah kita perempuan makin tua makin sensitif. Jadi bila mak mesej sebelum raya, Asma nanti minta tolong hantar adik ke Kedah, sekian. Okey, respon awal ialah okey mak, boleh, InsyaAllah boleh mak, boleh. Lepas tu bincanglah dengan cik suami. Macam mana? Mak minta hantar ke Kedah dulu. Daripada Kedah baru balik Seremban. Kita tahu musim raya, musim jam sangat. Memang kami menempuh perjalanan 23 jam semua. Campur ke Kedah. Lepas tu daripada Kedah kami terus gerak ke Seremban. Okay, saya nak cerita apa? Tapi Alhamdulillah encik suami pun, okay, tak apa, kita adjust. Boleh. InsyaAllah boleh. Macam itulah. Dan Alhamdulillah Allah akan mempermudahkan. Allah memudahkan urusan tu. Allah melancarkan. Okey. On the way daripada Kedah. Berhentilah dekat satu RNR, lepas tu dekat stesen minyak. Lepas tu saya cakap dekat encik suami, saya kata saya pula bawa. Dia pun dah penat kan. Saya kata tak apa, saya pula bawa. Di waktu yang sama ngantuk dah ni. Sebab masa tu dah malam, saya tengok pukul berapa. Tapi rasa ngantuk. Tapi mulut cakap tak apa, saya pula bawa. Saya memang biasa bawa, saya biasa drive. Atas kenderaan jauh ke apa, atas highway. Daripada dulu kita bergiling. Saya kata saya pula bawa. Masa saya duduk dekat pemandu tu,
dekat, yelah saya nak start bawa, lepas isi minyak, saya duduk kat pemandu lah. Lepas tu ada seorang wanita seberang sana, bukan seberang sini, bukan seberang pemandu, seberang sana. Dia pun duduk di bahagian pemandu. Waktu sama dia pegang seorang baby. Dah lah duduk dekat pemandu, lepas tu dia pegang baby. Saya masa tu kan, kalau boleh memanglah duduk sebelah lagi selesa lah. Biarlah encik suami yang bawa, kita boleh tidur kat sebelah kan. Kita tapi bila kita cakap tak apa, saya pula bawa, macam tu lah kan. Masya Allah. Ya. Lepas tu ada seorang wanita sebelah sana. Dia perasan saya. Sebelum tu memang saya pergi tandas, memang dah kena sekat, dah ambil gambar layan orang. Lepas tu dia pun buka cermin, dengan yang belakang pun buka cermin. Anak-anak dia duduk bye-bye macam tu kan. Saya pun bye-bye lah juga, suruh encik suami buka cermin, bye-bye macam tu lah, bye-bye gitu kan. Lepas tu yang wanita ni pun dia pun jalan menuju ke saya. Dia jalan menuju, dia turun juga pada kereta, dia pun datang. Dia datang pada saya, melintas juga, kena melintas juga dalam ruang kereta. Dia pun datang. Saya pun bukalah cermin, bukalah pintu, salam. Lepas tu dia nangis, dia peluk saya kuat-kuat, dia nangis. Lepas tu saya kata, saya pun terus cakap macam ni, oh, puan pun bergilir ke bawa kereta? Macam tu lah lebih kurang kan. Puan bergilir juga ke? Sebab saya tengok dia duduk tempat pemandu, saya pun tempat pemandu. Lepas tu dia kata, tak Ustazah, saya tak bergilir, saya seorang, saya ibu tunggal. Suami saya meninggal aksiden tahun lepas. Macam tu. Saya pun teruslah sebab juga. Dia pun nangis tak esak-esak. Saya pun kata, ya Allah, jadi baby, ada baby lagi. Dia kata suami saya meninggal aksiden waktu tu saya mengandung 4 bulan Ustazah. Jadi tahun lepas aksiden, sebab tu ada baby. Baby tu lebih kurang 4 bulan saya rasa kot. Sebab dia mengandung 4 bulan, suami dia aksiden dalam hujung tahun lepas. Saya kata, akak daripada mana? Saya balik kampung Ustazah, kampung saya kat Kedah ni, nak balik KL. Maksudnya lepas tu anak 4 orang. Anak 4 orang. Jadi 3 perempuan, seorang lelaki. Masya Allah, anak 4 orang. Saya pun pergi kat kereta, tengok anak-anak yang lain, semua kecil-kecil lagi anak-anak. Ada baby, ada kanak-kanak, lepas tu ada anak yang besar sikit yang perempuan. Saya kata, ya Allah puan, saya tadi dah rasa berat nak bawa kereta, padahal saya bergilir dengan suami saya. Sebelum tu saya dah rehat dah. Saya kata, puan bawa seorang-seorang dengan anak 4 orang. Saya tak boleh bayang akak penat macam mana, dengan ada baby lagi. Saya terus sebab. Maksudnya Allah jawab. Saya punya rasa macam boleh bawa tak, ngantuk ni, sepenat nak bawa. Memanglah kita cakap, tak apa saya bawa, saya pula bawa. Kan main lagi nak suruh encik suami rehat. Tapi hati tu kan biasalah kita macam berat juga. Waktu tu juga Allah beri kepada saya satu pengajaran, yang mana ada seorang wanita yang babai-babai dekat saya, Ustazah kan, datang seorang wanita ibu tunggal, suami meninggal aksiden hujung tahun lepas, masa meninggal anak 4 bulan dalam kandungan. Jadi dengan dia ada baby lagi, kita bayangkan ibu yang ada baby memang penat, menyusu baby kan, menguruskan baby, lepas tu anak yang lain pun kecil-kecil, dan drive seorang-seorang dari Pekerti Kedah dalam keadaan yang jam teramat. Tahu tak jam teramat tu macam mana? Selepas saya start bawa 2 jam, dekat 3 jam jalan macam ni. Masya Allah. Tengok merah dan memang jalan yang, maksudnya kalau jalan kaki lagi laju lah. Sampai saya macam tak nak buat apa dah. Ya Allah, ngantuk. Dia kalau kita tekan minyak, jalan, gerak, InsyaAllah kurang sikit ngantuk. Tapi bila jalan dalam 2 jam setengah, sepanjang saya bawa tu, itulah. Tapi saya duduk motivate, macam manalah akak tu tadi, dengan penat, dengan ada baby, mungkin kadang baby merengek, menangis, nak susu apa semua. Saya usahakan bawa sampai jumpa RNR seterusnya. Barulah saya berhenti, saya kata tak boleh dah. Sebab encik suami pun tidur sekian-sekian. Saya kata, tapi antara motivasi ialah, encik,
life will end. 57. Inactive during your current life completely. Oh ni, subhanallah. Faham kan? Masya Allah. Subhanallah. Jadi tuan-puan dan mati Allah sekalian, kita belajar daripada sekeliling. Kadang-kadang kita rasa kita susah, kita rasa kita perik, kita rasa kita sekian-sekian. Tetapi Allah kenalkan kita, Allah temukan kita dengan wanita-wanita ataupun orang yang kuat, ujiannya lebih berat. Masya Allah. Okey, saya suka cerita-cerita begitu supaya kita dapat sedikit inspirasi dan motivasi ya. Saya rasa kalian pun dapat sesuatu kan daripada cerita tersebut. Boleh relate lah dengan keadaan masing-masing. Okey, subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Sekarang kita akan membacakan hadis Nabi SAW daripada kitab Riyadhus Shalihin. Rindu tak kuliah Riyadhus Shalihin? Ni dekat TikTok ada 1,800. Rindu tak kuliah Riyadhus Shalihin kita? Rindu tak kuliah Riyadhus Shalihin kita? Masya Allah. Rindu kan? Okey. Hari ini kita mulakan kembali kuliah Riyadhus Shalihin kita. Cuma hadis yang keberapa kita kena baca hari ni? Sebenarnya saya dah jadi ni. Hadis yang ke kenapa tim masih bagi hadis yang pertama? Hadis yang pertama tu dah settle sebenarnya. Okey, tak apa. Oh, kita dah masuk bab baru Bab merintah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Okey, tak apa. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, hari ini kita akan membacakan hadis yang kedua. Hadis yang kedua dalam bab memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bab memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bab yang ke-23. Okey, bab 23 iaitu bab memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Okey. Sahabat-sahabat, hari ni kan Masya Allah, hari ni kan hari pertama selepas raya. Dan hari pertama kita kan dah lama tak bersiaran. Hadis yang kedua dalam bab minta kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dah ada yang tulis nota tu. Okeylah, kita bacalah. Saya ingatkan tadi saya nak jawab soalan seterusnya, tapi kita baca ya. Okey, sahabat-sahabat semua dengarkan, saya akan bacakan hadis ni. Kita teruslah masuk kuliah kita ya, dah lama juga kita tangguh. Okey, saya akan bacakan hadis ini. Hadis ni agak panjang dan sahabat-sahabat boleh dengarkan. InsyaAllah pahala membaca dan mendengar hadis Nabi ada pahalanya. Okey. Sekejap. Verify to continue. Okey. Sebenarnya sambil menahan kepala ni, tapi dah kurang dah sikit insya-Allah. Okey, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم
khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dhalika minal iman habbatu khardal. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim. Mari kita perhatikan apa yang dimaksudkan dalam hadis yang kedua dalam bab yang ke-23, iaitu bab memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bab Allah menyuruh kita, Allah memerintahkan kita supaya memerintahkan kebaikan, menyuruh buat baik dan mencegah kemungkaran, sahabat-sahabat semua. So kita pergi kepada hadis yang kedua dalam bab yang ke-23 ini. Tadi saya dah baca matan hadis dan sekarang saya akan bacakan terjemahannya. InsyaAllah kita sama-sama belajar dalam pengajian ilmu hadis ini. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum aku, melainkan ia mempunyai beberapa kekasih pembela. Nabi sebut begini, tidak ada nabi pun yang diutuskan Allah sebelum ini melainkan dia ada pembela, melainkan dia ada kekasihnya. Dia ada pembela yang sentiasa bersama dengannya, dia ada penolongnya, dia ada yang berjuang bersama-sama dengannya, dan beberapa sahabat daripada kalangan umatnya yang mengambil teladan dengan sunnahnya serta mengikuti perintahnya. Selanjutnya sesudah mereka ini akan digantikan oleh beberapa pengganti yang suka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan dan mereka melakukan apa yang mereka tidak diperintahkan. Maka barang siapa berjuang melawan mereka dengan tangannya, maka ia adalah seorang mukmin. Barang siapa berjuang melawan mereka dengan lisannya, ia pun seorang mukmin. Dan barang siapa berjuang melawan mereka dengan hatinya, ia juga seorang mukmin. Akan tetapi sehal itu maka tiada keimanan sekalipun hanya sebiji sawi. Hadis sahih riwayat Muslim. Masya Allah, pentinglah tuan-puan sayang untuk kita faham hadis ini. Dan jujur saya katakan, jujur saya juga kali pertama membacakan hadis ini. Sebelum ini kita baca sebagai murajaah lah, tetapi maksud saya adalah ini kali pertama saya membacakan dan mengajarkannya. Untuk sendiri baca, sebelum saya mengajar memang kita ada baca, cuma tadi saya confuse. Hadis yang mana yang belum, yang dah disampaikan ataupun yang dah disampaikan. Tapi tak apa, kita baca tu dah ada yang kedua. Sebab ada yang pertama tu memang dah selalu kita sebut, dah selalu kita share. Tuan-puan muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi, macam ni. Nabi SAW sedang memberikan kepada kita penjelasan indikator kayu ukur ataupun penjelasan berkaitan siapakah orang beriman dan di tahap mana seseorang itu dikatakan tidak beriman. Bila dia buat begini dia beriman, dan apabila dia tidak buat, Nabi kata tidak ada sekelumit iman pun walaupun sebesar biji sawi. Biji sawi. Siapa pernah tengok biji sawi? Okey. Saya ulang lagi hadis ini supaya kita faham. Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang Nabi pun, tidak ada seorang Nabi sebelumku yang mana apabila dia diutuskan, bersama dengan dia ada pembela, ada penolongnya, ada yang sama-sama akan berjuang bersama-sama dengannya. Okey, faham? Nabi sebut, tidak ada seorang Nabi pun yang diutuskan oleh Allah sebelumku, melainkan bersama dia mesti ada pembela, mesti ada penolong bersama dengannya. Okey. Dan yang akan mengambil teladan, yang akan bersama dengannya dan beramal dengan sunnahnya. Namun selepasnya Nabi kata, namun selepas generasi itu, selepas Nabi itu wafat, ataupun selepas generasi penolong-penolong, sahabat-sahabat, pembantu kepada perjuangan Nabi ini, akan ada pengganti, akan ada generasi yang mana mereka mengatakan apa yang mereka tak lakukan. Mereka hanya cakap je. Mereka suruh berlaku adil, mereka tidak berlaku adil. Mereka cakap jangan zalim, mereka buat perbuatan zalim. Mereka mengambil hak orang lain, tapi mereka cakap jangan ambil hak orang lain. Maksudnya akan ada kumpulan
yang mereka melakukan apa yang mereka katakan ataupun mereka tidak katakan. Kedua, dan mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan. Mereka buat amalan-amalan baru yang tidak diperintahkan. Amalan-amalan yang bertentangan dengan syariat, yang tidak diperintahkan. Mereka buat khurafat. Mereka buat sesuatu ajaran-ajaran baru. Lalu Nabi kata, maka barang siapa berjuang melawan mereka, golongan yang mereka reka ni, syariat-syariat baru ni, ataupun mereka yang tidak mentaati lagi perintah Allah, dan mereka tak buat apa yang mereka katakan, mereka tahu itu perintah Allah dan mereka tak buat. Nabi kata, siapa yang berjuang melawan mereka dengan tangannya, maka mereka orang beriman, orang mukmin. Apa maksud dengan tangan? Mereka berjuang melawan mereka dengan kuasa yang ada. Kalau mereka itu pemerintah, maksud mereka boleh gunakan pemerintahan ataupun kuasa untuk menentang kemungkaran. Barang siapa berjuang melawan mereka dengan lisan, kalau tak ada kuasa, tak ada takhta, lalu mereka berjuang dengan lisan mereka, dengan lidah mereka, maka Nabi kata ia orang mukmin, dia beriman. Dan barang siapa berjuang melawan mereka dengan hatinya, ia juga seorang yang beriman. Maksudnya kuasa pun tak ada, lidah pun tak mampu, lisan dia sama dengan tulisan. Ada orang dia cegah kemungkaran bukan dengan lisan. Dia tak boleh nak cakap, dia tak ada medium untuk dia menyampaikan, tapi dia boleh menulis, so dia tulis. Dia tulis mencegah kemungkaran dengan cara yang baik, dengan berhikmah. Lepas tu Nabi kata, kalau tak mampu, kuasa pun tak mampu, lisan pun tak mampu, tulisan pun tak mampu, maka dia mencegah kemungkaran itu dengan hati. Maka Nabi kata dia juga orang yang beriman. Dia juga mukmin, dia masih mukmin. Apa maksud cegah dengan hati? Hati kita tak suka dengan perbuatan mungkar tersebut. Hati kita benci kepada perbuatan mungkar, bukan benci kepada pelaku, tapi benci perbuatan tersebut. Hati kita tidak redha dan tidak gembira dengan perbuatan tersebut. Hati kita mendoakan kebaikan orang yang melakukan maksiat tersebut, semoga diberi hidayah. Allahu Akbar. Okey. Dan Nabi kata, akan tetapi selain hal itu, maka tiada iman sekalipun, hanya walaupun sebiji sawi. Nabi kata, kalau seseorang itu, dia tidak rasa benci pun. Perasaan benci kepada kemungkaran tu pun tak ada rasa apa-apa. Benci kepada kemungkaran tu pun tak rasa apa-apa. Dengan lidah pun dia tak buat, dengan perbuatan tu buat. Dia tengok, macam tu tak ada perasaan apa-apa. Maksudnya hati dia pun dah tak hidup dah. Hati dia dah mati dah. Tengok kemungkaran berleluasa, tengok perbuatan buruk, tak rasa apa. Tak rasa apa, tuan-puan sekalian. Nabi kata sekurang-kurangnya kamu cegah kemungkaran itu dengan hati kamu. Hati kamu benci dengan perbuatan mungkar, bukan pelaku mungkar. Tapi perbuatan tu yang kita tak suka, kita tidak redha. Sebab hari ini, tuan-puan dimati Allah sekalian, na'udzubillah min zalik. Sebenarnya sebelum raya, 2-3 hari raya, seminggu sebelum raya, 2 minggu sebelum raya, sebelum sebelum raya, dah keluar dah macam-macam video joget-joget. Video ini 3 hari sebelum raya dah tak macam Ramadan dah. Semua berjoget, tak kira orang tua, orang muda, mak, nenek, atuk, semua dah berjoget dah semua. Budak-budak tak payah cakap lah, remaja tak payah cakap lah, berjoget-joget dah. Dia macam ni. Alah Ustazah, bukan joget sungguh-sungguh pun, sikit-sikit je. Bukan menggoda pun. Suka-suka je. Hukum wanita berjoget dekat rakyat ramai, menari-nari, tuan-puan sekalian. Hukum tarian wanita, kalau kita tengok encik suami. Apa ni hukum wanita, tarian wanita. Mari kita tengok. Sebab, yelah, kalau saya sebut, siapa Ustazah tu nak jatuh-jatuh hukum. Dia bukan hanya pasal hukum ya, pasal maruah seorang wanita. Oh, lelaki boleh joget juga? Bukan. Tuan-puan, bukan semudahnya, dia bukan, okey, hukum satu hal, akhlak satu hal, maruah satu hal. Maruah. Okey. Peringkat awal dulu, masa ada TikTok, pasal ada tarian-tarian, memang ramai yang kutuk, yang kecam.
Oi, situ tempat maksiat. Oi, orang tua pun dah berjoget. Oh, situ banyak menari-nari. Akhirnya yang kecam pun menari juga hari ini. Yang membuat teguran pun menari juga. Ikut trend. Sebab trend ya. Sebab isunya ikut trend. Masing-masing ikut trend. Ada lagu-lagu tertentu jogetnya begini. Okey, baik. Daripada asalnya ikut trend, lama jadi kebiasaan. Dan asalnya dulu, bila teguran, orang boleh terima. Tapi sampai satu tahap, teguran nampak tak relevan. Alah, semua benda nak tegur. Itu pun nak jadi isu. Itu pun nak tegur. Orang nak gembira sekejap. Sampai ayat yang dikeluarkan, hidup kau ni boring sangat ke? Kenapa hidup nak serius sangat? Semua benda tak boleh. Soalannya kita cakap, bila orang tegur, semua benda tak boleh. Padahal ada banyak boleh. Bukan semua benda hari-hari tegur. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Okey. Subhanallah. Bila lepas raya, hamba Allah yang selalu seksi-meksi di media sosial ni. Kan, founder produk. Jual bengkung, jual itu, jual jamu, jual macam-macam. Dah mula pakai amat seksi. Teramat seksi. Dengan kita panggil macam ni, dia pakai apa kita panggil? Pakai apa? Lepas tu dengan sepanjang lah saya duduk di Malaysia ni, bahkan tak tengok, kita tak nampak yang non-Muslim pun buat tak senonoh macam tu. Dengan pakai ketat, melekat, sendat. Kita panggil apa? Macam pakai baju mandi sendat, ketat, dengan nampak perut, dengan itu, dengan nampak semua tu. Pun saya rasa macam, rasanya orang bukan Islam jual produk pun tak teruk macam ni. Ni orang Islam ni, puasa ni, solat ni, sekian-sekian ni. Tapi, bayangkan, ada ramai juga yang like. Ramai juga yang bagi emoji love. Ada ramai juga komen yang, wah, seksi lah, mantap body, cantik nak, bla bla bla. Tuan-puan sekalian, tuan-puan, na'udzubillah min zalik. Ingat tak hadis Nabi yang Nabi sebut tadi? Nabi sebut, apabila, ini hadis yang lain, Nabi sebut juga. Nabi sebut apa? Man ra'a minkum munkara. Itu ada yang pertama. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi. Kalau kamu melihat kemungkaran, kamu kena cegah, Nabi kata, dengan tangan kalau kamu ada kuasa. Fa illam yastati'. Kalau kamu tak mampu, fa bilisani, dengan lidah. Fa illam yastati' fa biqalbi. Wa dzalika adhaful iman. Nabi kata kalau kamu tak mampu nak cegah dengan tulisan, dengan nak tulis. Sebab kalau kena tulis, kena kecam. Kalau tulis, kita rasa nak maki je. Jadi lebih baik kita jangan tulis. Sebab maki juga satu perbuatan yang dikeji. Kalau nak nasihat baik-baik, doa baik-baik. Kalau tak mampu dengan tulisan ataupun dengan lisan, maka dengan hati. Mesti. Janganlah pula kita yang tukang like, kita bagi emoji love, na'udzubillah min zalik, kita akan menjadi sebahagian daripada mereka. Sekurang-kurangnya bila kita tengok, kita rasa, ya Allah, itu pun dah dikira kita beriman. Kita ada iman. Bila kita tak suka dengan sesuatu kemungkaran, bila kita tengok, Allahu Akbar, astagfirullah, kenapa teruk sangat? Tapi tengok juga kan, ya Allah, sampai tahap ni, ya Allah, sanggup dia tunjuk. Astagfirullahalazim, teruknya. Contohlah. Tapi seorang diri je. Faham Seorang diri je. Nak tulis tak reti nak tulis. Nak cakap lagi tak reti nak cakap. Seorang diri je mengomel. Faham Seorang diri mengomel. Itu dikira orang yang beriman. Bukan seorang diri maki hamun. Tapi astagfirullahalazim, ya Allah, berilah dia hidayah. Allah Akbar, kenapalah macam ni? Gitu. Nabi kata, kamu dikira mukmin, kamu orang beriman. Kamu tak suka perbuatan mungkar itu dengan hati kamu. Lalu kamu dengan hati yang baik itulah kita doakan supaya dia diberi hidayah. Maksudnya, Ustazah, kalau ada orang tanya, saya tak boleh bezalah, saya tak suka kemungkaran ke saya tak suka orang tu? Saya tak suka dua-dua, Ustazah. Saya tak suka juga pelaku tu, saya rasa menyampah saya tengok dia. Saya bukan menyampah perbuatannya, dengan orangnya pun saya menyampah. Jawapan saya, is normal pun kita tak suka pelaku juga. Of course lah, sebab kita
Macam mana kita nak asingkan kan? It's normal lah kita tak suka juga. Tetapi kita masih menjaga adab. Kita tak memaki dia di khalayak ramai. Kita tak guna perkataan yang kesat, menghina, mengecam dia dengan perkataan kepada serangan kepada batang tubuh. Subhanallah. Sebenarnya yang kita benci, yang kita, kan Nabi SAW ada bersabda, kamu membenci sesuatu yang Allah benci, ataupun kamu membenci kerana Allah, itu adalah tanda-tanda orang yang mencintai Allah. Kita benci apa yang Allah benci. Faham? Kemungkaran itu Allah benci. Diberi amaran neraka. Kan? Nabi sebut wanita yang berpakaian tapi telanjang, berpakaian tapi nampak tubuh badan, dia tak akan cium bau syurga. Dia akan dicampak dalam neraka dan tak cium bau syurga. Maksudnya dia masuk neraka, cium bau syurga pun tak. Yang berpakaian tapi telanjang. Masalah kita adalah ramai pembela ni. Ramai pembela. Pembela artis ramai, pembela influencer, pembela yang astagfirullahalazim. Yang pakai seksi ketat melekat sendat tu satu hal. Yang couple-couple ni, yang tak kahwin-kahwin, couple pegang tangan, romantik, peluk ni pun, dia daripada artis pergi kepada influencer, dia pergi kepada masyarakat, dah jadi kebiasaan lah. Okey, dia macam ni. Kalau kita tak boleh nak tegur, janganlah tulis macam ni. Contoh kan, ada hamba Allah lah yang tegur. Tak elok. Kamu kan belum kahwin. Orang Islam, mana boleh pegang tangan lagi. Lepas tu, ada pula yang balas. Makcik, kalau nak tegur, tak payahlah sibuk nak tegur anak orang. Anak sendiri dah elok ke? Nampak tak? Dia akan ada dua kumpulan ni. Kumpulan yang dia bukanlah bela sangat perbuatan tu, tapi dia menentang orang yang nak melakukan kebaikan ataupun mencegah kemungkaran. Tapi dia sebenarnya macam bela lah. Ayat-ayat belum tentu kesudahan kau tu bagus, kan? Dan belum tentu kesudahan dia ni kesudahan yang tidak baik. Kita bukan cakap pasal akan datang. Pasal akan datang tak ada siapa yang boleh tentukan. Kita bukan cakap kau confirm syurga ke. Macam tu kan. Akan datang, kita cakap tentang sekarang. Apa yang hamba Allah ini lakukan sekarang, hari ini, waktu ini, perbuatan yang tak wajar. Maka kalau ada hamba Allah lain yang nak menegur di ruangan komen, sebab dia buat terbuka, di khalayak ramai terbuka ni, ribu-ribu tengok, puluh ribu tengok ni, Masya Allah. Maka janganlah pula kita menjadi orang yang menentang, orang yang membela pelaku maksiat. Walaupun ayat tu baik, ayat tu baik, belum tentu kesudahan dia tu ni, belum tentu kesudahan kita ni baik. Jadi buat lebih baik fokus diri sendiri daripada sibuk nak tegur orang. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya percaya orang yang buat teguran ni susulan daripada hati dia kepanasan, panas melihat maksiat secara terbuka. Astagfirullahalazim. Dia pun tulis sikit, semoga Allah berikan kamu kekuatan untuk hijrah. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah. Semoga kesudahan kita baik. Macam itulah. Okey je tuan-puan sekalian. Tapi jangan maki hamun je. Jangan maki hamun, jangan tulis benda-benda yang buruk, jangan doakan keburukan. Okey. Jadi, tuan-puan sekalian, saya sangat risau anak terlalu muda lagi, umur baru 14 tahun. Doa je. Untuk anak-anak kita doa. Doa. Nabi sebut doa silahul mu'mini, doa adalah senjata orang beriman. Ustaz jumpa tak Ustaz? Sebenarnya kalau Ustaz jumpa, Ustaz bagi je. Saya tunggu Ustaz bagi. Saya pun leko kona dulu. Kalau Ustaz bagi saya ni. Okey. Sebagai penutup, sekarang dah pukul 8.30. Masya Allah. Saya ada urusan pergi KL sekejap lagi. Sorry lah kalau nampak macam muka tu tak sebaik, sebenarnya sakit kepala. Okey. Apa hukum wanita berjoget menari-nari ni? Wanita di khalayak ramai buat trend itu, trend ini, macam-macam. Hari tu dah pernah baca dan cek, memang ada dekat Jabatan Mufti ada tu. Tim tak ada ni kah? Oh, tim ada tak ni? Tim ada. Masya Allah. Okey, Ustazah Saskia ada lagi ke? Ada.
Lona Nana tanya sunscreen. Okey. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Terima kasih semua ya sahabat-sahabat. Saya sebut nama sikit. Rafi Makno, Muhammad Som 1FJ, Muhammad Som, Nuhfa, Aziah Gentam, Nadia Rena, Tengku Arifin, Inara, Su, Musrifa, Salwa Syara. Oh, ada ni Ida. Lepas tu aku tak nak kurus. Oh, ada juga nama samaran dia aku tak nak kurus. Oh, mungkin dia kurus sangat kot, jadi dia tak nak kurus. Okey, ya, insya-Allah. Semoga. Lepas tu ni saya baca dulu dekat TikTok ya. Zulina Wanci, Nana, Royha 73, Siti Hajar, Noriza binti Kamis. Nanti dulu, tak habis lagi kita ni. Halina, Masya Allah. Miss Zizi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Nuhfa, Ikara 498. Ibu Fawaz 86. Saya Ustazah Norwi Mustafa, Intan Osman, Masya Allah. Hanani Flowers. Ini saya baca dekat IG. Lepas tu sahabat di TikTok baru kita ni, ada Nur Hani. Sunscreen Ustazah best sangat. Terima kasih. Terima kasih Easy Eye. Dia kata sunscreen Ustazah best sangat. Boleh tak tuliskan apa yang anda rasa best? Masya Allah. Siti Khadijah, Lindam, Siti Khadijah, subhanallah. Sahabat di muka buku pula, Maria Alana, Zaitun, Kak Su, Rosnani, Malia. Okey. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Perbahasan hukum tari menari. Mari kita tengok ya. Para ulama membahaskan hukum berkenaan dengan tarian secara panjang lebar. Hukum lelaki dan wanita yang menari. Oh, ini tarian lelaki. Okey. Yang pertama, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Kita sebutkan ijma' ulama. Tidak ada khilaf. Bukan majoriti. Semua ulama, 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanbali, Maliki, Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Syafi'i, Maliki, Hanbali, mazhab Hanafi, mengatakan bahawa hukum wanita menari di hadapan lelaki ajnabi yang bukan mahram adalah haram. Okey ya. Jadi, kalau wanita menari di hadapan lelaki ajnabi, hukumnya adalah haram. Okey. Kita tengok pendapat pertama. Subhanallah. Okey. Dia macam ni. Kalau dari segi tarian wanita ni, dari segi hukum, wanita menari di hadapan lelaki ajnabi hukumnya haram lah. Lelaki ajnabi maksudnya lelaki asing. Tapi kalau wanita, isteri menari depan suami, dapat pahala lah. Suami nak tengok isteri menari, maka bolehlah. Wanita menari sesama perempuan tak ada masalah. Tetapi pada waktu yang sama ada perbahasan. Lelaki menari pun ada perbincangan. Yang saya baca tadi tu daripada Jabatan Mufti, perbincangan ulama terhadap tarian lelaki. Pendapat pertama mengatakan
lelaki menari harus dalam situasi tertentu, contohnya dalam pesta, dalam majlis, dengan tarian yang tidak menjatuhkan maruah. Namun dalam mazhab Syafi'i menyebutkan sekiranya berlebihan dan boleh menjatuhkan maruah, maka ia juga boleh jatuh haram bagi lelaki yang menari. Okey. Selain daripada mazhab Syafi'i yang mengharuskan dengan ada syarat, mazhab lain tidak mengharuskan. Lelaki pun tidak harus dan tidak boleh menari. Antara faktornya, maruah ada perkara yang paling mahal. Sehingga kan syariat ini diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga maruah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, cuba bayangkan. Dalam majlis tertutup dengan perempuan sahaja. Dalam majlis tertutup perempuan saja, dan dewan tu semua perempuan dan semua diharamkan, telefon semua kena letak dalam almari, handbag semua, jadi dah dicek, disemak, tak ada phone, CCTV pun tak ada. Maksudnya betul-betul selamat, semua perempuan sahaja. Lepas tu menari sesama perempuan. Lepas tu adalah seorang ustazah dalam dewan tu, 3 orang ke 5 orang ustazah. Lepas tu menari. Ustazah tu pun menari juga, terkinja-kinja menari-nari. Bayangkan kalaulah orang awam, kita akan rasa okeylah orang awam. Tapi kalaulah wanita, walaupun di kalangan wanita saja, itu pun boleh menjatuhkan maruah. Mungkin lebih baik ustazah tu dia meraihkan saja. Dia tengok menari, okey menari. Macam itulah. Bukan maruah itu jatuh sampai dia terhina, tetapi kredibilitinya tu jatuh sikit lah. Kedudukannya tu jatuh sikit. Dia bukan ayat sporting. Yes, sporting. Yes, dia akan jadi lebih dekat. Yes, dia akan ada beberapa border yang runtuh. Dia menjadikan ada beberapa situasi yang mana hilang sedikit, turun sikit rasa hormat, rasa segan, rasa hibah, rasa mulia seorang guru bila dia boleh menari beria juga seperti mana anak murid. Faham ya? Ini bukan kita bicara pasal haram. Ini kita cakap tentang maruah. Maksudnya tarian ini dari sudut umumnya dia boleh menjatuhkan maruah. Siapa-siapa yang menari, maruahnya jatuh. Dari sudut maruah. Dan kita tahu antara maqasid syariah, tujuan syariah, adanya halal, haram, makruh, sunat, harus. Yang pertama, untuk menjaga maruah sebagai seorang mukmin, orang beriman. Maruah orang-orang yang bertakwa. Maruah orang-orang Islam. Maruah bagi dalam agama Islam sangat tinggi. Sehingga kan kerana menjaga maruah seorang wanita, sebab ada ni anak kecil, ada baby. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Hari ini ramai wanita menari di khalayak ramai. Dia bukan secara fizikal tapi di alam maya. Tarian. Tak kira orang tua, orang muda, perempuan, lelaki menari. Dan bila lagu raya keluar alamak, bukan alamak je, banyak lagu raya yang lain yang best-best, yang ceria-ceria, yang seronok-seronok, dia buat tarian dalam keluarga, mak dengan anak-anak, minta maaf ya, mak dengan anak-anak sampai nenek sekali. Itu dalam keluarga. Aina, sini Aina. Aina. Sini Aina, mari dekat Umi. Marilah Aina. Aina, sini Aina. Dia nak tu, Ustaz ambil. Okey. Sorry ya. Masya Allah, ada baby. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Kalau siapa dah buat, delete. Tolong delete. Orang beriman, dia takkan menari di khalayak ramai. Ini bukan saya cerita pasal lagu-lagu ni. Bukan pasal nyanyi. Saya cerita fokus pasal menari ya. Orang bertakwa, orang beriman, takkan menari, takkan gedik-gedik di khalayak ramai. Ustazah, ini untuk kenangan je. Kalau betul untuk kenangan, simpan dalam phone masing-masing. Share dalam grup family saja. Sebab dalam family tu adik-beradik lelaki, keluarga lelaki. Sebenarnya kalau nak menari depan adik-beradik lelaki pun ada rasa malu. Tak malu ke menari depan adik-beradik lelaki?
Saya rasa kalau nak menari depan adik-beradik lelaki pun rasa malu lah, segan lah kita. Sifat malu tu, tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Itu belum cerita nanti dah masuk pejabat, hari ni dah masuk kerja kan, buat video pula tarian bersama dengan rakan sekerja. Bos saja, bos yang ajak. Okey, kita nak rakam video ikut trend. Okey, gini. Lepas tu pusing-pusing, lenggok-lenggok. Minta maaf, saya tunjuk contoh, saya bukan menari, sorry ya. Tunduk-tunduk, gitu gini. Yang memang tetap akan nampak lenggok, pinggul, akan nampak bentuk-bentuk badan. Okey Ustazah, saya pakai longgar, pakai tudung labur, tak nampak bentuk badan, boleh menari juga. Ini bak lengkuk badan tu satu hal. Ini sekarang adalah menari itu sendiri adalah satu perbuatan disebut oleh ijma' ulama' tidak ada khilaf. Hukumnya berdosa, haram hukumnya wanita menari di hadapan lelaki ajnabi. Apa maksud lelaki ajnabi? Lelaki asing yang dia boleh kahwin, lelaki luar. Jadi masih ada keharusan isteri menari depan suami dapat pahala lah. Masih lagi lah dalam keluarga, mak dengan anak-anak sambil-sambil menari ringan-ringan, boleh lah. Tapi selain daripada, kalau yang itu yang mahram, yang haram dia kahwin, yang ajnabi, lelaki asing yang boleh dia kahwin, maka tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Jangan pula kita berhujah, Ustazah, saya kan dah ada suami, lelaki tu haram nikah dengan saya pun haram. Maksudnya, kalaulah berpisah ataupun suami meninggal, dia boleh kahwin. Itulah maksud ajnabi, lelaki asing. Jadi kalau ada kita dah buat, kita dah share, walaupun dah ramai yang like, dah ramai yang suka, ramai yang puji, wah best lah, satu family ni sporty, mak pun menari, kakak-kakak dengan gitu gini. Wah best lah, office ni, kalau aku dapat bos macam ni, bos yang ajak menari, best lah. Riang-ria je nampak office mate ni, delete lah. Dan tolaklah dengan baik, walaupun bos yang ajak, bos yang mulakan, bos yang okay, kita nak buat tari menari ni. Tuan-puan dimati Allah sekalian, boleh jadi ada yang kata, Ustazah bukan menari, pergerakan je, pergerakan sahaja. Kita nak buat garis pemisah antara menari dengan pergerakan tu agak sukar. Kalau bergerak macam dia gini, bila tari menari ada muzik tak? Ada muzik kan? Kalau kita kawat, ada muzik tak? Tak ada kawat. Pergerakan tu macam kawat tu, kan tak ada muzik. Tapi kalaulah dengan muzik, pergerakan, dia menjadi satu hiburan melibatkan perempuan. Kalau office mate tu campur lelaki perempuan, maka wanita beriman, lelaki beriman, wanita bertakwa, lelaki yang bertakwa, wanita muslim, lelaki muslim tidak akan buat aktiviti tersebut. Tidak akan buat. Begitulah tuan-puan sekalian. Dia nak cakap direct ni, dia susah sikit. Tapi kalau cakap berlapik tak faham. Jadi kita cakap direct je lah. Mungkin ada yang terasa, mungkin ada tak boleh terima, mungkin akan nampak saya ni Ustazah ni rigid sangat, Ustazah ni kolot sangat, Ustazah ni dia tak buat, terus nak cakap orang yang buat bla bla bla. Sebenarnya itulah yang terbaik. Terus halang terus, stop terus. Maksud saya, terus kita cakap, terus serang supaya kita tahu garis pemisah antara boleh tak boleh, boleh tak boleh. Tapi kalau kita terlalu berlapik, contoh saya kata boleh menari sikit-sikit yang tak nampak lenggok, bahaya tau. Maksudnya orang akan pegang boleh. Ustaz Asmat kata boleh, sebab samar kan, boleh sikit-sikit. Ustaz Asmat kata boleh, engkau je lebih-lebih boleh. Dia daripada boleh yang sama-sama tu, dia akan langgar. Dia akan boleh, yang tak boleh pun jadi boleh. Jadi berhati-hati tuan-puan dimati Allah sekalian. Kita berada di akhir zaman, fitnah begitu besar. Kita terlalu leka dengan terlalu banyak hiburan, terlalu banyak perkara-perkara yang menyeronokkan atas nama seronok, atas nama gembira, atas nama hari raya. Sedangkan saudara kita di sana masih lagi kelaparan dan masih berpuasa lagi berbulan dan bertahun, berhadapan dengan musuh yang sebenar. Kita ni musuh hawa nafsu je kita kalah. Musuh dengan ajakan-ajakan manusia je, bisikan-bisikan je kita dah kalah tuan-puan sekalian. Mana hasil Ramadan 30 hari yang sepatutnya kita dapat takwa,
30 hari Ramadan yang sepatutnya iman kita bertambah, kita semakin dekat dengan Allah, kita semakin tidak suka kepada dunia, maksud dari sudut hiburan yang berlebihan. Kita ibadah dah kurang, zikir dah kurang, ibadah dah kurang. Janganlah pula berlebih-lebih dalam kelalaian ataupun dalam hiburan. Kita boleh hidup je. Hiburan ni ibarat garam saja dalam makanan. Kalau berlebihan memang mudarat. Masya Allah. Bukan kata tak boleh seronok. Ustazah tak dengar ke lagu raya? Saya dengar juga. Tapi dengar layan gitu je lah, layan. Dengan anak-anak sikit-sikit. Lepas tu, bahkan kalau ikut mazhab Syafi'i, yang pendapat yang kuat, muzik itu haram. Muzik sekian-sekian haram. Sebab muzik ni kesan dia, kalau kita dengar jangka masa panjang, boleh mengeraskan hati. Boleh mengeraskan hati. Jadi kita dengar sekali-sekala, sepintas lalu, okey. Tapi, efek dia bila dengar selalu muzik, walaupun atas dasar hiburan sikit-sikit, tapi dengar dalam waktu yang berpanjangan, dia boleh melalaikan, mengeraskan hati. Apa kesan dia? Kita punya solat tak khusyuk, tak rasa manis, nak baca Quran lama-lama, hati resah gelisah, ujian datang tak kuat. Sebenarnya kalau kita nak cakap tu serang, kenapa kita mudah kalah dengan ujian? Sebab hati kita sangat lemah, nurani kita sangat lemah. Tanda kita ingat Allah, kita tak suka perkara-perkara yang melarikan kita daripada ingat Allah, melalaikan kita daripada ingat Allah. Ada je benda yang menghalang kita, membuatkan kita kurang ingat Allah, maka kita tak suka. Kita tak suka, kita kurang buat sesuatu yang boleh menghalang kita mengingati Allah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, yang bekerja, jadikan kerja sebagai ibadah. Itu tanda kita ingat Allah. Yang berniaga, kita berniaga kerana ingin mentaati perintah Allah, cari rezeki yang berkat. Maka itu menunjukkan kita ingat Allah. Itu menunjukkan kita ingat Allah. Jadi zikrullah ini adalah apa sahaja perbuatan mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu semua zikrullah. Apa sahaja yang mendatangkan pahala, itu zikrullah. Kerja, pahala. Basuh baju, pahala. Jemur kain, pahala. Sapu rumah, pahala. Apa sahaja yang mendatangkan pahala, itu zikrullah. Jadi saya tanya, kita dengar lagu, agak-agak dapat pahala tak? Ataupun dia pergi pada harus, ataupun pergi pada makruh, kita bimbang pergi pada perbuatan haram. Kita menari-nari, rasanya dapat pahala tak? Mungkin jatuh makruh, mungkin jatuh haram. Mungkin jatuh harus, duduk tengah-tengah, maksudnya pahala tak dapat, dosa tak dapat. Jadi orang beriman, dia suka melakukan sesuatu yang mendatangkan pahala, perbuatan-perbuatan baik. Dia tak suka perkara yang boleh menghalang ingatannya kepada Allah. Bukannya kita 24 jam ingat Allah. Kita bekerja cari rezeki, itu maksud kita ingat Allah. Sebab Allah perintahkan kita cari rezeki. Jadi kerja dengan menjaga masa, dengan amanah, kerja dengan sungguh-sungguh. Lepas tu, bila cari rezeki pun sungguh-sungguh mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Begitulah. Terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Saya sayang semua sahabat kerana Allah, kerana Rasulullah. Saya menegur dan menyampaikan, mencegah kemungkaran kerana sayang. Sayang sahabat semua kerana Allah. Sayang ibu-ibu, ayah-ayah, atuk nenek, anak-anak sekalian kerana Allah. Masya Allah, akhir zaman nak mencari wanita yang pemalu itu sangat susah. Nak cari lelaki yang malu itu sangat susah. Sayyidina Uthman bin Affan dijamin syurga antaranya kerana sifat malunya sangat tinggi. Sehingga kan Nabi menyebut malaikat pun malu kepada Sayyidina Uthman kerana sifat malu Sayyidina Uthman sangat tinggi. Malu dan adab sopannya sangat tinggi, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Jadi malu al-haya'u minal iman. Nabi sebut malu adalah sebahagian daripada iman. Orang yang hilang sifat malu, maksudnya dicabut imannya. Yang kita bimbang, kita mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Zahir nampak beriman, solat, puasa, sedekah, zakat, pergi haji, pergi umrah, tapi sifat malu tak ada. Dia boleh tercabut tu. Rupanya segala ibadahnya itu tidak mampu nak menguatkan sifat malu di dalam hatinya.
Sifat malulah yang akan menjadi dinding ataupun penghalang daripada kita melakukan perbuatan mungkar. Family ajak berjoget, pasang lagu raya. Okeylah. Sama family. Okeylah. Tapi ada yang rakam, kemudian nak upload. Boleh tak nak upload? Nak tunjuk family happening ni. Kita terus larang. No, jangan upload. Jangan share di media sosial. Jangan sampai video ini lelaki ajnabi lihat. Ini orang beriman. Bukan kata orang yang macam ni hidup boring, tak. Tuan-puan, hidup kami pun tak boring. Maksudnya tak adalah jemu. Gembira juga, seronok juga. Buat lawak juga. Happening juga. Tapi ada limit dia. Mana yang di kalangan keluarga saja, dengan anak-anak saja, dengan kita suami isteri saja. Tapi bila melibatkan public, bila melibatkan orang luar, bila melibatkan ajnabi, maka kita kata no, jangan upload, jangan tunjuk. Ada benda yang kita kena sekat. Subhanallah, kita berada di akhir zaman yang mana kebatilan dan kebenaran saling bercampur. Kita tak sukar untuk membezakan mana yang benar, mana yang salah. Maka mudah-mudahan sifat malu menjadi pengukur, sifat malu menjadi penghalang daripada kita terjerumus kepada perkara yang Allah murka, Allah tidak suka. Alhamdulillah. Sekian. Terima kasih banyak-banyak. Kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa besok dalam kuliah pagi kita jam 7. Kuliah Riyadhus Shalihin. Jumpa besok. Sayang semua. Masya-Allah. Assalamualaikum.